بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا معلم الحكمة علمنا، يا معلم الحكمة علمنا، يا معلم الحكمة علمنا، وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. نوينا التعلم والتعليم ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وتذكر والتذكير والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jadi insyaAllah pada malam ini kita sambung pengajian kitab Baru Mazi jilid yang ke-18. Kita sampai pada muka surat 113, masalah yang ke-51. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin. Masalah yang ke-51. Orang yang dikasihi Tuhan dan orang yang dibenci Tuhan itu telah diterangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi. Dulunya tuan-tuan, yang lalu kita telah menceritakan tiga golongan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang yang pertama pada, iaitu rajulun qama minal laili yatluna kitab Allah, yatlu kitab Allah. Yang pertama, satu orang laki-laki yang bangun malam. Ya, dalam bangun malam tu tuan-tuan dia membaca Al-Quran ataupun apa saja ibadah yang dia buat. Tu yang pertama. Yang kedua, wa rajulun tasaddaqa sadaqatan bi yaminihi yukhfiha urahu qala min shimali. Yang kedua, satu orang laki-laki yang dia sedekah dengan tangan kanannya dalam keadaan tangan kirinya tak tahu mana dia sembunyikan sedekah. Itu golongan yang kedua. Golongan yang kedua, wa rajulun kana fi sariyati fanhazama ashabuhu fastaqbala al'adu. Iaitu golongan yang ketiga, mereka yang berada dalam satu golongan tentera yang kecil, berperang dengan orang kafir, maka kalah taulan dia, kalah kawan-kawan dia, fastaqbala adu, tapi dia tetap masih lagi meneruskan peperangan. Atau tiga golongan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tiga golongan pula yang Allah Taala benci. An Abi Zarrin anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala salasatun yuhibbuhumullah wa salasatun yubghiduhumullah fa amma alladhina yuhibbuhumullah farajulun ata qauman fasa'alahum billahi wa lam yas'alhum biqarabati bainahu wa bainahum فمنعوه فتخلف رجل بعقابهم فأعطاه سرا
la ya'lamu bi'atiyatihi illa Allah wallazi a'tahu. Diriwayatkan daripada seorang bagi sahabat Nabi SAW namanya Abu Zar radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi SAW telah bersabda, ia 3 macam orang yang kasih akan mereka itu oleh Tuhan, dan 3 macam orang yang benci akan mereka itu oleh Tuhan. Maka adapun orang yang dikasihi Allah akan mereka itu, iaitu yang pertamanya, lelaki yang datang ia pada satu kaum, maka meminta sedekah ia kepada mereka itu dengan kerana Allah, kerana fakirnya dan berhajatnya, dan tiada ia meminta pada mereka itu dengan sebab kerabah antaranya dan antara mereka itu. Tiba-tiba tidak diberi oleh mereka itu akan dia meminta sedekah itu, maka mengekor dan menurut dari belakang mereka itu seorang laki-laki, lalu diberinya akan dia dengan diam-diam. Tiada siapa tahu akan dia memberi sedekah itu melainkan Allah Ta'ala dan yang memberi akan dia. Maka ini satu orang yang dikasihi oleh Tuhan akan dia, kerana ia berbuat khairat dengan kerana Allah dan menurut sebagai yang disuruh oleh Allah. Maka jadilah ia seorang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, golongan-golongan yang bersedekah. Cuma hadis ni panjang. Kita berkenaan dengan satu orang laki-laki yang datang mai jumpa kita. Yang dia jumpa ni tuan-tuan, dia memang berhajat. Bukan sebab dia malas, bukan sebab dia tak nak cari rezeki dah, memang dia berhajat sangat. Nak sedekah daripada kita tu. Tiba-tiba bila mana dia main minta dekat satu orang ni, orang tu tak bagi pada dia. Dia pun tak cakap apa, dia pun pergi. Tiba datang satu orang laki-laki, 2 ekor orang tu yang minta sedekah tu, dia bagi, nah, ambil. Dalam keadaan siapa pun tak tahu yang dia sedekah kat laki-laki yang minta tadi tu. Siapa pun tak tahu. Maka ni laki-laki golongan yang paling Allah. Sebab apa? Sebab dia menyembunyikan sedekah dia. Itu cerita dia. Yang lain-lain tu, yang hadis yang pertama yang kita baca dulu, kita sedekah saja. Ada satu orang laki-laki yang minta sedekah, orang lain tak bagi tapi kita bagi. Yang dia tu kita pun tak kenal, bukan kerabat kita, bukan saudara mara kita, bukan adik-beradik kita. Kita pun tak kenal dia, tapi kita kesian dekat dia tu, kita bagi dekat dia. Yang kita bagi tu, perbuatan tu disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian wa qaumun saru lailatahum hatta iza kana naumu ahabba ilaihi mimma yu'dalu bihi nazalu fawada'u ru'usahum faqama ahaduhum yatamallaquni wa yatlu ayati. Dan satu kaum yang telah berjalan mereka itu pada malam hari, hingga apabila tidur itu adalah ia lebih suka kepada mereka itu daripada perjalanan yang menyamai dengan masa tidur itu. Lalu turunlah mereka itu tidur, maka dia letak mereka itu akan kepalanya, tidur dengan jenderanya, maksudnya dengan lenanya. Kemudian bangun seorang daripada mereka itu bercumbu denganku. Maksudnya apa tuan-tuan? Bangun beribadah kepada Allah dan membaca ayat-ayat aku, yakni bangkit ia mengambil air sembahyang dan sembahyang dan berdoa dan memuji Tuhan dan berzikir dan membaca Al-Quran. Maka itu pun satu macam orang yang dikasihi oleh Allah. Golongan yang kedua ni apa tuan? Golongan yang musafir, jalan, pergi rombongan ke mana ke, kemudian letih. Ya tuan-tuan, musafir ni azab, kata Nabi. As-safar azab, kata Nabi. Safar itu satu azab. Sebab kita berjalan ni tuan-tuan, bukan kita seronok tapi letih. Kalau sini contoh kata daripada Teping ni ke Munti nak ke Johor Bahru, ada dekat 400 lebih kilometer, dekat 500. Dalam perjalanan tu tempuh macam-macam. Nak makan mungkin tak selesa, nak berhenti mungkin tak selesa, nak semayang tak selesa. Sampai hotel ni tuan-tuan, dia kira letak kepala lena terus. Tapi dalam keadaan lena tu tuan-tuan, pakat keluarga dia lena, dia boleh bangun tahajud malam.
Orang lena. Isteri dia tidur, anak dia tidur, atau suami dia tidur. Semua bakal tidur. Jalan, sewa homestay. Dengan keluarga pergi berjalan dekat Langkawi. Berjalan dekat Johor Bahru dan sebagainya. Dalam keadaan duduk lena tu, letih tu, dia boleh bangun tahajud. Orang macam ni tuan-tuan, apa dia? Dikasihi oleh Allah. Dalam keadaan dia letih tu. Itu yang golongan yang kedua. Golongan yang ketiga. Warajulun kana fi sariyatin falaqiya adu fahuzimu wa aqbala bisadrihi hatta yuqtala ayuftaha lahu. Dan yang ketiganya, lelaki yang adalah ia dalam satu tentera yang kecil, maka berjumpa tentera itu dengan seteru pada musuhnya, lalu berperang, maka dimundurkannya dan dikalahkannya, maka ia seorang tidak mahu mundur, bahkan berhadap ia dengan dadanya kepada seteru itu hingga dibunuh akan dia, atau dapat kemenangan baginya di dalam perang sabil itu. Golongan yang ketiga ni tuan-tuan, fi sabilillah. Golongan syariah ni tuan-tuan, syariah mana golongan askar kecil, bukan satu batalion, satu golongan yang kecil. Mungkin buat intipan ataupun buat survey dan sebagainya, dan tiba-tiba dia serang musuh. Fahuzimu, semua rakan-rakan dia mati, ditembak mungkin, dibunuh dan sebagainya. Dalam keadaan dia boleh lari tu, dia tak lari, dia tetap hadap juga musuh tu. Wa aqbala bisadrih, dia hadap juga dengan dada tu pada musuh tu sampai dia meninggal dunia ataupun dia selamat. Maka orang ni orang yang dicintai oleh Allah. Itu golongan yang ketiga. Itu tiga golongan yang Allah Subhanahu wa taala suka dan Allah sayang. Kemudian Nabi sambung lagi, wasalasatun allazina yubghiduhumullah, dan bermula tiga orang yang dibenci oleh Allah akan mereka itu Tuhan, yakni yang sangat dimurkanya. Apa dia? Yang pertama, asy-syaikhuz zani. Yang pertama, orang tua yang berzina, yakni sudah banyak umurnya, tua, sungguh pun begitu berbuat perangai jahat betina, maka ia sangat disiksa oleh Allah. Itu yang pertama. Syekh ni tu tak bukan syekh ulama tu tak. Syekh ni maknanya usia 40 tahun ke atas dipanggil syekh. Dia syekh ada dua. Yang pertama, syekh merujuk kepada ilmu. Contoh kalau dia usia muda, contoh dia umur 30 tahun tapi alim, kita panggil dia syekh. Yang keduanya tuan-tuan, syekh pada sudut umur. Dari segi umur dia 40 tahun, layak dipanggil sebagai syekh. Dan Nabi kata pada orang yang paling Allah benci, asy-syaikhuz zani, orang tua yang berzina. Dah tua dah, tapi duk cari lagi perempuan. Dan benda yang paling Allah benci juga apa dia? Orang tua yang perangai dia tu, sikap dia tu pada dunia seperti mana orang muda. Kalau orang tua-tua ni tuan-tuan dah beranjak usia, berada dalam masjid, itu benda biasa. Benda biasa, memang saat dia. Tapi kalau umur usia tua, duk ada lagi dekat kelab dandut, duk karaoke lagi kat kedai-kedai makan, duk melepak lagi, tak nak datang masjid, tu Tuhan cukup benci. Sebab apa? Sebab bukan usia engkau dah macam tu. Bukan usia macam tu dah nak lepak-lepak, tak ada. Sebab apa? Usia macam tu kena mai dah masjid. Usia macam tu kena pegang dah biji tasbih. Usia macam tu kena pegang dah Quran, tak boleh tinggal dah. Sebab apa? Sebab usia macam tu tuan-tuan dekatnya dengan Allah Ta'ala. Ini benar Tuhan sungguh benci. Dulu tuan-tuan kalau pergi Batu Kurau, saya mengajar Batu Kurau dulu lama dah. Lah kena roboh dengan MPT. Ada satu kedai masuk taman kan, ada taman baru tu, kita masuk. Tapi dulu ada kedai. Saya dulu pakai kancil sebelum pakai kereta ni kan, tahun 2016 ni tu. Saya pun berjalan bawa mengajar kuliah. Balik malam ni tuan-tuan, sepanjang tu lah daripada Batu Kurau, lah tak ada lah. Karaoke semua. Karaoke. Saya hari tu kebetulan berhenti tengok. Kata dia duduk karaoke, siapa karaoke ni? Berhenti yang dekat tempat tu lah. Yalah, tuan berapa dekat sini ya.
Ada taman tu kan, MPT dah roboh dah. Dulu ada kedai makan tu. Betul datang MPT dah roboh habis. Tak tahu tak ada lesen ke apa, tak tahu, wallahu a'lam. Saya berhenti. Mesti tengok, buka tingkap tengok. Oh, ada kat 60 tahun dah umur pakcik tu. Duduk menari. Dengan perempuan tu muda. Tuhan tak suka macam tu. Sebab apa? Sebab usia macam tu bukan di situ dah. Usia sepatutnya macam mana tuan-tuan? Usia macam tu sepatutnya berada di masjid. Untuk usia macam tu sepatutnya berada di rumah-rumah Allah. Sebab apa? Sebab memang ghalib. Macam tu pergilah masjid. Mana-mana kan? Di Perak ni ke, di Teping ke, di mana-mana. Cuba tengok siapa yang ada dalam masjid waktu maghrib dengan isyak. Semua warga-warga umur 60 tahun ke atas. Yang pencin-pencin. Yang muda-muda ada? Tak ada. Mereka ada di mana? Di kedai makan. Ada di mana? Di pasar malam. Ada di mana? Bisa lagi ada di padang, ada di court badminton. Sebab apa? Sebab itu usia muda. Usia muda ni tentu dia nak keseronokan, itu biasa. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala jamin kepada satu orang yang dia ni syababun, satu orang pemuda yang daripada muda lagi dia beribadah kepada Allah Taala, tak sama macam orang lain. Bahkan Nabi SAW pada dia akan berada bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, sebab tak padan dengan usia dia. Usia muda 20 tahun tapi ada dalam masjid, beribadat 5 kali sehari semalam, beribadah sembahyang berjemaah, mengaji, buka kitab dan sebagainya. Muda lagi, maka Allah jamin pada dia pada dia jamin dia bawah naungan arsy Allah Taala. Tapi kalau usia 50 tahun, 60 tahun duduk dalam masjid, itu biasa. Tapi kalau usia muda dan duduk dalam masjid, itu luar biasa. Tapi kalau usia dalam kata syekh tadi tu, umur 60 tahun, 70 tahun, duk ada lagi karaoke, itu luar biasa. Itu luar biasa. Macam mana tuan-tuan? Kita tengok macam tu tak boleh nak cakap apalah. Melainkan kita doa pada Allah supaya Allah buka pintu hati dia. Benar ni tuan-tuan, kita tak boleh nak sangka-sangka. Sebab apa tuan-tuan? Sebab usia ni dia benda bernilai. Masa kita berhenti itu bulan berapa? Bulan 1 hari tu, bulan ni lah. 9 hari bulan 1 hari tu. Hari ni berapa hari bulan? Hari ni 22. Kira hari ni kira masuk hari baru lah. Nah, kalau ikut kalendernya daripada kalender Islam, bermulanya hari itu adalah dengan masuk maghrib. Pasal hari ni kira malam Ahad lah ni. Walaupun hari Sabtu, sebab apa? Sebab orang putih pukul 12 AM masuk hari berikutnya. Kita tak, kita maghrib ni. Maksudnya apa tuan-tuan? Pagi tadi punya cerita 22 hari bulan, pagi tadi hari Sabtu tu, just hanya sekadar tinggal sejarah. Sejarah. Yang tadi 22 hari bulan tadi itu, yang mana waktu pagi yang kita buat apa benda baik yang kita buat semua tu telah diangkat oleh Allah Ta'ala ke tempat mana? Illiyin. Simpan di sana. Untuk apa nanti? Bila balik pada Allah, diberi suratan amalan tu untuk apa? Untuk dihisap. Besok ni tuan-tuan cerita lain. Entah itu ada nyawa ataupun tak ada nyawa, esok hidup ataupun mati, takdir Allah Ta'ala. Tapi kalau esok hidup, benda sama akan berulang. Tahun 2021 ni tuan-tuan dah berlalu dah. Dia main tahun 2022. 2 tahun lepas 2020 takkan main dah. Yang dah main 2022. Pejam celak nanti 2022 tamat tuan-tuan. Naik lagi 2023. Sampailah waktu Allah panggil kita. Semua tu dia panggil apa tuan-tuan? Dia panggil history. Dia panggil sejarah. Habis. Tak ada apa. Selesai. Waktu wasa tu tuan-tuan, emas. Waktu umur tu terlalu berharga. Ada tuan-tuan orang muda balik pada Allah dalam usia muda? Ada. Kawan saya banyak. Ramai kawan saya yang meninggal pada usia muda. Ada tengah belajar meninggal dunia. Ada yang baru habis belajar meninggal dunia aksiden. Ada yang meninggal dunia kerana sakit. Belajar sekali dengan saya. Mana usia muda, usia bayar-bayar saya. Mana ya tuan-tuan, usia
Muda ataupun tua tidak menjaminkan kematian. Sebab kematian satu benda yang pasti. Tapi kenapa Allah Ta'ala cukup benci satu orang yang sudah sampai usia tua dia, tapi perangai masih lagi cara orang muda? Sebab apa? Sebab tak layak dengan usia engkau. Tak layak dengan usia seperti itu berperangai dengan dunia ni macam mana orang muda. Itu sebab dia. Apa tu Allah cukup murka. Yang pertama dia panggil Asy-Syaikh Zani. Itu yang pertama. Yang kedua, wal faqirun al-mukhtal. Orang fakir yang membesarkan diri. Itu seorang yang tiada milik dalam tangannya apa sesuatu pun, tetapi buat membesar diri atas orang-orang, buat besar kepala sombong, maka ia disiksa Tuhan sangat-sangat. Golongan yang kedua ni apa? Wal faqirul mukhtar. Mukhtar ni apa tuan-tuan? Satu orang fakir tapi dia sombong, dia action dia. Sikit. Kalau tuan-tuan nak tahu perangai ni, pergi tanya orang jabat agama. Pergi tanya orang yang uruskan zakat. Ada tak perangai ni? Ada. Tu dia orang bantulah asnaf. Ada asnaf ni tuan-tuan. Kita pergi rumah dia. Cara tu sombong. Padahal kita ni hantar bantuan ni. Ada yang kena duduk rumah flat. Apa salahnya kalau hang turun? Turun ambil beran, terima kasih sebab hantar dekat kami, terima kasih dekat ni sekian-sekian. Ni telefon, ni ada rumah tak? Ada rumah. Kami nak hantar beras. Dia kata, "Hamil ni atas tunggu apa lagi?" "Hamil dah atas tunggu apa lagi?" Junjung ni. Beras 15 kilo. Rumah flat tuan-tuan 5 tingkat, 6 tingkat. 5 tingkat, 6 tingkat ni tak ada lift lagi dah. Apa salah hang turun bawah dengan isteri hang ke, turun bawah dengan anak hang ke, mai tolong pemudahkan urusan orang bagi zakat ni. Tapi tak nak. Tu al-mukhtal. Ada asnaf ni pula tuan-tuan, jenisnya apa? Tak nak usaha langsung pun ada juga. Benar ni tuan-tuan, kita kena tahu. Jangan, saya bukan backup majlis agama tak dalam bab zakat, tapi sebab pengalaman saya. Pernah dulu saya tahun 2013 sampai 2014 saya YDP negeri Perak untuk pelajar Jordan. Semua pelajar Jordan negeri Perak di Jordan bawah saya. Dan kita buat satu paperwork untuk apa dia? Untuk naikkan zakat. Negeri Perak dulu asalnya dibagi 7,500. Kemudian kita buat paperwork, kita minta naik jadi 9,000. Naik 9,000 untuk pelajar Jordan, dan paperwork tu juga kita hantar untuk pelajar Mesir. Zakat pun naik di Mesir. Saya jumpa masa tu CEO Majlis Agama Islam, Datuk Syed Omar. Datuk Syed Omar lah ni pencen dah. Dia pun duduk dalam CEO Majlis Agama tu tak lama. Saya hantar paperwork tu, bawa pergi ada Datuk. Kebetulan Datuk Syed Omar ni, dia ni adalah pop saudara kepada kawan saya. Kawan saya tu dia AJK saya. Saya kata kita buat paperwork, kita hantar ke Datuk. Saya jumpa dia. Masuk pejabat Majlis Agama, pejabat dia masuk dalam pejabat CEO tu. Bawa paperwork tu saya bentang aja. Pasal apa? Zakat kena naik. Kos sara hidup yang tinggi, yuran yang terlalu mahal dan sebagainya. Habis bincang ni, saya kata, "Datuk nak tanya sikit boleh?" Saya tanya, tak bagi ke orang ke? Bukan tak bagi Ustaz. Dia macam ni. Selalunya masyarakat dia akan hentam. Majlis agama tak bagi zakat. Saya nak cerita pada Ustaz. Kita ni majlis agama, kita tak sentiasa akan bagi duit pada mereka, dan kita takkan sentiasa bagi mereka ni apa mereka nak, kita takkan bagi. Saya tanya pasal apa jadi aku tu. Ustaz tengoklah, mana lebih elok, bagi joran untuk pancing ikan atau bagi ikan terus kepada asnaf ni? Yang kita kan boleh je tuan-tuan, kita pergi beli ikan dekat pasar boleh. Tapi mana lebih elok, satu orang dia pergi ambil pancing, dia pergi pancing ikan dengan dia beli. Saya kata, maksud Datuk, kami pejabat agama, majlis agama ni, kami takkan senang-senang bagi bantuan macam tu saja tak. Malah kita bagi alat. Kita tanya dia kepada asnaf apa yang dia boleh buat. Ikhtiar, maknanya iktisab, ikhtiar, usaha cari untuk bebaskan diri daripada belenggu kemiskinan. Ada orang dia kata saya mampu untuk jahit.
Kita bagi ustaz mesin jahit pada dia. Kita beli guna duit asnaf. Bagi mesin jahit. Oh ni apa? Nak buat store burger. Nak meniaga burger. Kita beli ustaz. Dia tak payah bawa keluar modal. 1 sen pun tak payah. Keluar duit zakat. Kita beli store burger bagi pada dia. Oh ni nak meniaga air kacang. Kita beli mesin air kacang. Kita bagi dekat dia ustaz. 1 sen pun dia tak bawa keluar. Tapi apa jadi? Apa jadi? Tak sungguh. Mereka suka ada dalam asnaf. Mereka suka duduk dalam asnaf tanpa mereka keluar daripada kemiskinan mereka. Ini masalah. Bukan jadi di Perak je tuan-tuan. Ada Ipang saya sebut jadi juga di Selangor. Tak nak. Kita masuk rumah dia tuan-tuan. Tengok laki dia tu. Ni. Badan ketui. Tegak. Elok duk menghadap TV hari tu. Kita hantar barang ni. Bagi salam. Assalamualaikum ni hantar dekat. Tengok TV tangan ni tu. Letak situ. Buat perangai. Bukan semua asnaf tak, tapi ada asnaf yang perangai lagu ni. Ni. Wal faqiru al mukhtar. Bukan kita marah dia asnaf itu kemiskinan tuan-tuan. Agama akan bantu fuqara. Agama akan bantu orang miskin. Tapi fuqara dan miskin ni dia tak boleh macam tu saja. Dia kena apa? Dia kena ikhtiar. Keluar daripada belenggu kemiskinan. Keluar daripada benda tu. InsyaAllah Allah Ta'ala akan mudahkan urusan dia. Lihatlah kalau contoh dia sakit teruk. Tu tak boleh buat apa. Tanya mana suami. Suami terlentar sakit. Tu tak boleh buat apa. Anak pula ramai. Tu cerita lain. Tapi kalau suami sihat. Anak-anak dalam rumah pakai dah besar dah semua sihat lagi. Kenapa tak keluar cari rezeki? Dan benar ni lah tuan-tuan yang Nabi SAW sebut dalam riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, lebih baik dan lebih elok satu orang yang dia pergi naik ke bukit memukul kayu api. Dan kemudian dia turun. Dan dijualnya kayu api tersebut untuk mendapat duit. Untuk dibelanjakan nafkah kepada orang, kepada keluarganya. Itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Banyak faedah. Bukan kita kutuk asnaf tak. Asnaf tu memang ada. Tapi tak semuanya yang mampu untuk keluar daripada benda tersebut. Kerana apa? Kerana diri itu sendiri. Kerana diri. Itu perangai. Tanya orang yang kita tak kata dia orang tak salah. Macam agama pun ada juga culas dia. Biasalah sistem. Manusia ni ada masalah dia, biasalah tu. Saya pun kritik juga Datuk Syed Omar. Zakat tak sampai lambat. Urusan birokrasi terlalu tinggi. Nak kena sign borang, minta itu, minta ini. Kerja banyak. Permudahkan urusan. Saya kata permudahkan urusan itu. Itu yang saya makna dalam Radio Perak. Kan dulu Radio Perak ni pukul 9 pagi lah, tak tahu ada ke tak. Dia ada ceramah apa? Soal jawab agama. 3 orang. Arwah Tan Sri Harusani, Datuk Zamri, yang ketiga Datuk Syed Makno. Itu giliran dia. Syed Makno tu saya kata bahawa saya masa tahun 2007. Ada orang telefon Syed Makno hari Jumaat tu, live dalam Radio Perak. Dia kata, Syekh, pasal apa nak minta zakat payah sangat? Kena buat itu, kena buat ini, kena buat ini. Syekh Makno kata apa? Pejabat mana tu? Direct orang tu cakap. Syekh Makno kata tak apa, nanti saya uruskan. Minggu depan tuan-tuan dia telefon balik yang dulu. Dia kata alhamdulillah Syekh dapat dah zakat. Seminggu je. Memang ada tak birokrasi? Memang ada. Nak buat macam mana? Itu memang dia punya protokol. Tapi kita jangan susahkan orang. Itu maknanya dia fakir asnaf. Pejabat agama, jabatan agama. Itu macam mana? Tapi kita kata pada asnaf kena keluar. Melainkan kalau dah tak boleh dah. Dia uzur, suami tak ada. Dia ibu tunggal. Nak buat itu tak boleh, nak buat ini. Anak ramai, anak sakit. Itu cerita lain. Ni kita cerita ni tuan asnaf yang dia mampu keluar daripada kemiskinan dia. Dia kena keluar. So dalam agama dia ada ikhtiar. Dalam agama dia ada iktisabiyah. Iaitu mengaji dalam tauhid. Kena keluar daripada benda tersebut. Yang kedua, jangan sifat sombong. Bila mana bantuan diberikan kepada kita, terima kasih. Kepada penyumbang zakat, terima kasih.
doakan kepada penyumbang zakat ni, ataupun orang yang mewakafkan dan menderma dan sebagainya, supaya apa? Allah panjangkan usia mereka dan diberikan rezeki yang baik, yang halal. InsyaAllah. Itu yang doa khutbah Jumaat. Doa kepada para pewakaf. Macam tuan-tuan kan kita minta apa? Wakaf kapek. Doakan kepada para pewakaf. Doakan kepada para perinfak, supaya apa? Allah kurniakan kepada mereka rezeki yang lebih. Tak ada lagi tuan-tuan di atas dunia ni dia miskin sebabkan kerana sedekah. Tak ada lagi. Miskin kerana muflis ada, hutang banyak. Tapi miskin kerana apa dah? Kerana bersedekah banyak. Itu tak ada. Ini dah tuan-tuan. Golongan yang kedua, Tuhan cukup marah, Tuhan cukup benci. Yang ketiganya wal ghaniyul zulum. Yang ketiganya orang kaya yang zalim. Iaitu seorang yang ada mempunyai harta dan wang, tetapi buat langgak apa kepunyaan orang. Sekiranya orang bekerja kepadanya, maka dipegangnya upahnya dan ditangguh-tangguhnya membayarnya. Ni tuan-tuan jangan, kalau kita majikan tuan-tuan, benarnya Allah larang. Apa dia? Bayar lambat upah. Kita buat tuan-tuan agreement, perjanjian dengan pekerja kita, berapa hari bulan kita nak bayar. Lagi yang buat kontrak rumah kan? Kita nak buat rumah, tanya pada dia, bila ni saya nak kena bayar pada tuan, pada inta ni, pada kamu ni. Dia kata macam ni dah Tuan Haji. Siap apa semua, Tuan Haji bayar. Berapa bila ni, berapa lama nak tanya tuan-tuan kalau buat kontrak rumah. Kontrak rumah kena tanya bila siap. Kalau tak tanya tuan-tuan, mau kat setahun lebih pun siap. Padahal 6 bulan je boleh siap. Tu yang jadi dekat rumah saya tu, satu rumah tengah dia buat kontrak, tak siap-siap. Rumah ni hujan, hari hujan, masuklah air, tapi tak ada lah, dia pindah. Cuma nak buat baru, buat renovate baru. Tapi tak buat agreement apa. Cakap mulut je, kalau siap bayar. Tunggu siap ni tu, setahun setengah baru siap. Kena buat perjanjian dengan dia, cakap ni, cakap kat kontraktor tu bila nak siap. Kita bajet Tuan Haji lebih kurang dalam 6 bulan. Okey, 6 bulan, dalam ni bulan 1, nak buat bulan 1, mungkin bulan 6 siap lah. Bulan 6 siap. Okey, jalan. Bila nak bayar ni? Bayar Tuan Haji, bila kami siap semua, kami dah kata okey, Tuan Haji bayar. Tuan-tuan settle, alhamdulillah. Tapi kalau ambil atas-atas angin ni, bila tanya bila siap, tengoklah dulu macam mana. Tu payah. Kalau tengok dulu macam mana, tengok macam mana pekerja ada gedak, tu tuan-tuan bahaya. Sebab apa? Sebab takut terzalim pada dia. Dan takut dia menzalimi kita. Tu hak kita. Kontraktor rumah. Ada pun kita majikan. Berapa hari nak bayar gaji mereka? Hari 27 bulan 1. Setiap bulan 27 ke? Ataupun setiap bulan 22 hari bulan. Jangan lewat. Kalau lewat tuan-tuan, kita sebagai majikan minta maaf pada dia. Minta maaf lah saya hari ni banyak lewat dekat kamu ni. Dulu janji 27 hari bulan. Bila 28 hari bulan lewat sehari, minta maaf. Ini tuan-tuan, majikan macam ni insya-Allah baik. InsyaAllah baik. Benar ni tuan-tuan. Dia azab oleh Nabi SAW. Sebab tu ada hadis riwayat Imam Muslim. Nak cerita majikan baik ni. Cerita ni berlaku zaman Bani Israel dulu. Ada 3 orang yang dia berjalan, tiba-tiba hujan. Masuk berteduh dalam satu gua. Dalam duk tunggu hujan reda ni tuan-tuan, tiba-tiba berlaku gempa bumi. Satu batu tu jatuh. Batu besar jatuh, tutup pintu gua. Tutup pintu gua. Nak keluar tak boleh dah. Jadi apa tuan-tuan? Satu orang dia kata, kita ni tak boleh keluar ni, malaikat Allah yang selamatkan kita. Itu apa kita nak buat? Kita berdoa kepada Tuhan dengan bertawassul atau menggunakan perantaraan amalan yang kita rasa Tuhan terima amalan kita tu. Yang pertama pun doa, ya Allah, dulu ni aku ni selalu bawa balik susu dekat mak dengan ayah aku. Doa dengan doa ni. Bawa balik susu dekat mak ayah aku ni, depa ni, aku sebelum aku bagi makan kepada isteri dengan anak-anak aku, mesti mak ayah aku bagi minum dulu. Satu hari aku balik, aku lihat mereka berdua sedang tidur. Dan aku ambil 2 cawan susu tu, aku letak di situ dan aku tunggu sampai mak ayah aku ni bangun.
Aku langsung tak bagi pada isteri dengan anak-anak aku minum, melainkan setelah mak dengan ayah aku minum. Kalau engkau anggap, ya Allah, ini amalan yang engkau terima, maka tolonglah alihkan batu tu. Lepas tu tak beralih batu tu. Beralih. Maknanya tuan-tuan, amalan yang dibuat tu makbul di sisi Allah. Yang kedua, pada doa, ya Allah, dahulunya ada satu orang perempuan yang cantik, yang aku sangat meminatinya. Dia datang nak meminjam duit kepada aku, nak pinjam duit orang susah. Dan aku letakkan syarat pada dia, pada kalau dia nak bayar, dia kena tidur dengan aku. Dia dalam keadaan bersalah dan akhirnya dia bersetuju sebab apa? Dia nak duit sangat. Akhirnya ketika mana aku nak melakukan perbuatan jahat tersebut, aku tersedar dan perbuatan itu perbuatan yang engkau murka, maka aku tinggalkan wanita tersebut dan aku halalkan hutang aku kepada dia. Kalau engkau rasa ni amalan yang makbul, tolong alihkan batu tu. Beralih batu tu. Ni golongan 3 saya beritahu pada tuan-tuan. Ya Allah, dahulunya aku ada satu orang pekerja yang dia bekerja dengan aku, dan aku berjanji pada dia untuk bayar pada sekian-sekian tarikh. Tapi akhirnya aku terlewat bayar dan dia pergi daripada aku. Tak ada bayar ni tuan-tuan, pekerja lari. Daripada duit gaji ni, ya Allah, aku beli 2 ekor kambing. Daripada gaji kawan yang tak bayar tu, beli 2 ekor kambing, dan aku ternak kambing ni sampai seluas padang. Banyaklah kambing, ratus-ratus ataupun ribu kambing yang tu ada. Daripada mana? Daripada 2 ekor kambing. Duit hasil mana? Pekerja dia yang dia lambat bayar. Satu hari pekerja ni datang. Dia datang nak minta balik duit dia dulu tu. Nak minta duit dulu tu. Apa kata aku? Apa kata orang ni tuan-tuan? Dia kata, tu, engkau tengok kambing yang banyak di padang ni, inilah hasil daripada duit yang engkau lambat. Aku beli 2 ekor kambing dan aku ternakkan mereka sebanyak padang ni, dan ambillah semua. Kenapa? Dia adalah hak engkau. Maka beralihlah tuan-tuan batu tu. Maka 3 orang ni pun keluar. Nak sebut yang ketiga tadi tuan-tuan, apa dia? Ni majikan yang baik. Allah tolong tuan-tuan, Allah tolong. Tapi kalau dia majikan yang jahat, bayar lewat, setengah tu tahan langsung gaji, tak bagi langsung. Tak bagi langsung gaji. Ni majikan-majikan macam ni tuan-tuan, tak lama balik awal. Majikan ni jaga-jaga ni tuan-tuan. Lagi-lagi kalau kita buat orang kerja hari, dia kerja dengan kita kerja hari, berapa hari tuan-tuan kita nak bagi upah pada dia, kena habaq. Ni kerja dengan pakcik ni, pakcik bagi upah sehari RM50. Okey, clear. Sehari mesti ada 50. Sebab apa? Agreement, perjanjian. Perjanjian ni penting tuan-tuan. Jangan buat ala-bala sebab ni hak orang. Ni hak orang, bukan hak Allah. Hak orang. Kita dengan orang ni tuan-tuan kerja banyak. Kita dengan orang ni tuan-tuan main hak saja. Zalim pada dia tuan-tuan. Oh, sakit. Berapa ni bila pakcik nak bayar? Pakcik bayar RM50. Tiap-tiap hari bila habis kerja, ambil jumpa pakcik bagi duit kat hang. Atau orang kalau kerja dekat apa? Dekat pasar malam. Kerja jual ikan kan, ada pekerja-pekerja yang bantu. Kita cakap ada ni hang jual ikan ni. Nanti habis nanti semua-semua kemas pakcik bagi kat hang 50 satu hari. Janji macam tu kena tunai. Janji macam tu kena buat. Itu jangan ni. Tangguh-tangguh banyak jangan. Atau dipotongnya, potong tak abang. Ni lagi teruk. Saya pakcik janji RM50, pasal baru RM25. Dan hantar akulah, aku tuan hang. Hang kerja dengan aku. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa potong ni? Main lambat. Tu cerita lain. Main lambat, kemudian buat kerja sikit, cakap banyak. Tu lain lah. Potong tu sebab malas. Sebab main lambat. Ada yang semua pekerja tu main lambat. Kerja masuk pukul 8, pukul 10 baru main. Tu pukul 10, pukul 11 baru buat kerja. Pukul 10 makan. Makan pagi. Makan. Orang dia buat kerja, dia duduk makan ni. Ni masalah juga. Bekerja ni tuan-tuan bayar. Lepas tu kalau warak sungguh lah tuan-tuan. Orang warak ni tuan-tuan. Dah kerjalah kerja ni. Banyak agaknya curi tulang. Curi tulang.
Ada yang warak, memang warak sungguh dia jaga. Maknanya waktu rehat makan sampai pukul berapa, just takat tu je dia buat. So makan tengah hari, katalah makan tengah pukul 12 contoh. Pukul 12 makan tengah hari, masuk balik pukul 12.30 contoh. Setengah jam tu dia ambil. Yang ni dia tak. Yang ni tuan-tuan daripada pukul 10 sampai pukul 11 lepak. Lepas tu baru masuk kerja. Masalah. Kan kita jumpa orang harap kan. Saya dulu kawan sini aja. Kalau orang pergi, kita pergi kedai, dia suruh kita beli baju. Yang kita giling. Kita tak nak kan. Kita kalau kat Malaysia, kalau tak nak tu, pasti mai beli barang. Tak nak. Dan mana dia tahu lah kita tak nak. Habis orang Arab tak boleh giling. Giling tu tandanya tak faham. Kita pergi nak beli. Ya Allah, ya Syabab. Ya Allah, dia tunjuk kita barang. Kita takat Arab tak banyak. Kita giling, lagi dia tahan kita. Sebab apa? Dia ingat kita tak faham. Dia nak cerita kat kita barang tu. Jadi buat macam mana? Lalu kat kedai ni tuan-tuan ni cerita lah. Kalau tuan-tuan pergi Saudi, pergi Mekah kan, jalan Jordan ke mana kan. Dia kata, ya Allah, ya Syekh. Dia panggil kita kan. Ya Allah, ya Allah. Kita tak nak, kita buat sini. Buat anggut. Buat aja bunyi. Tu. Mana dia tahu tak apa. Tapi kalau buat sini tuan-tuan, dia tarik tangan. Nak cerita kat kita barang dia jual tu harga diskaun ke apa. Lagi cerita banyak juga. Mana dia tahu lah. Dan dia ambilnya setengahnya, dikatakan kerja tidak baik atau lain. Dia potong. Dia ambil separuh, dia kata bekerja hantar elok. Sedangkan orang tu buat elok je kerja. Sini tak boleh tuan-tuan. Dia panggil wal ghaniyul zulum. Satu orang yang kaya yang zalim. Tiga tuan-tuan. Golongan yang Allah benci. Yang pertama apa? Asy-syaikhuz zani. Orang yang tua yang berzina atau perangai yang tak elok. Ketika mana usianya sudah lanjut. Yang keduanya pada satu orang yang fakir, sombong dia pada orang. Yang ketiga orang kaya yang melakukan kezaliman. Ini dah tuan-tuan golongan apa? Dan golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala benci. Yang daripada bab ini yang tuan-tuan apa dia kata Imam Tirmizi, bab salasatu yuhibbuhumullah, dan tiga golongan tadi yang disukai oleh Allah, dan tiga golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita akan sambung nanti. Babu yushikul furatu yahsiru an kanzin min zahabin. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.